أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. Sidang penonton yang dihormati sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini di siri yang keempat di ruangan tadarus tadabbur Al-Quran yang dianjurkan oleh Institut Pemikiran Tok Guru pada ayat-ayat pilihan saya pada surah Yusuf. Hari ini insya-Allah kita akan sambung pemerhatian kita pada ayat ke-50 dan seterusnya dari surah Yusuf alaihi salatu wassalam. Kita telah belajar sebelum daripada ni itu pada siri yang lepas bahawasanya Raja Negeri Mesir telah bermimpi dan mimpinya sudah pun ditakwilkan oleh Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam seorang nabi yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kudratnya untuk mentakbirkan mimpi. Tersambung lagi pada ayat ke-50 dari surah Yusuf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala al-maliku tuni bihi falamma ja'ahu ar-rasul qala irji' ila rabbik fas'alhu ma balun niswati allati qatta'na aydiyahunna inna rabbi bikaidihinna alim. Dan apabila mendengar takbir itu berkatalah Raja Mesir, bawalah dia kepadaku. Maka tak kala utusan raja datang kepada Yusuf menjemputnya untuk menghadap raja, Yusuf berkata kepadanya, kembalilah kepada tuanmu, kemudian bertanyalah kepadanya, apa halnya perempuan-perempuan yang memelukakan tangan mereka? Sesungguhnya Tuhanku maha mengetahui akan tipu daya mereka. Qala ma khatbukunna idh rawattunna Yusufa an nafsihi qulna hasha lillahi ma alimna alayhi min su' qalat imra'atul aziz al-ana hashasal haqq ana rawattuhu an nafsihi wa innahu laminas sadiqin. Setelah perempuan-perempuan itu dipanggil, raja bertanya kepada mereka, apa hal kamu semasa kamu memujuk Yusuf mengenai dirinya? Mereka menjawab, jauhnya Allah dari segala cacat cela. Kami tidak mengetahui sesuatu kejahatan terhadap Yusuf. Isteri Al-Aziz pun berkata, sekarang nyata-nyatalah kebenaran yang selama ini tersembunyi. Akulah yang memujuk Yusuf berkehendakkan dirinya, tetapi ia telah menolak. Dan sesungguhnya adalah ia dari orang-orang yang benar. Dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib wa anna Allah la yahdi kaidal khainin. Pengakuanku yang demikian supaya ia mengetahui bahawa aku tidak mengkhianatinya semasa ia tidak hadir bersama di sini, dan bahawa Allah tidak menjayakan tipu daya orang-orang yang khianat. Baiklah kawan-kawan dikasihi sekalian, pada siri ini kita mulakan dengan tuntutan daripada Raja Negeri Mesir untuk bertemu sendiri dengan Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Lalu diperintahkan Nabi Allah Yusuf dibawa keluar daripada penjara, tetapi Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam berasa enggan untuk keluar daripada penjara kecuali setelah permintaannya itu disantuni. Selepas kembalinya tukar yang buat air tadi bertemu dengan Nabi Allah Yusuf, kembali kepada raja, mengkhabarkan akan takbir Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Lepas dia kembali, kemudian dia menceritakan akan takbir Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam tadi, maka tahulah pembesar negeri Mesir bahawasanya Nabi Yusuf ini seorang yang hebat, kelebihan yang besar, ilmunya yang tinggi, luasnya pandangan dan kajian Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Dan dia melihat satu sikap mengambil berat dengan ahli negerinya dan segala rakyat-rakyatnya. Bila mendengar perkataan ini dengan takbir Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam ini,
Maka Al-Aziz, pembesar negeri Mesir, telah melihat bahawa Nabi Yusuf ini seorang yang rajahatu aqlin, seorang yang akalnya berfikir dengan begitu mantap, kekuatan kecerdikannya yang begitu tinggi. Maka orang yang seperti ini tidak boleh dilepaskan peluang untuk mengambil manfaat daripadanya. Kenapa? Sebab dia akan berdepan satu situasi yang besar saat yang genting. Begitulah sikap seorang pemimpin. Dia sentiasa mencari orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh untuk membetulkan keadaan dia. Allah Subhanahu wa taala larang kita pemimpin ni mengambil orang-orang yang jahat menjadi bitanah. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran ya tentang bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Bitanah ni kita nak orang-orang yang begitu hebat, yang amanah, yang jujur. Kalaulah kita percaya kepada orang yang tidak jujur menasihati kita, maka di hari akhirat kelak kita akan menanggung dan kita akan menyesal. Bila permintaan ini terjadi demikian, waqala al-maliku tuni bihi, maka raja berkata lagi, wa marilah Yusuf ni kepada aku, yakni keluarkanlah Yusuf daripada penjara situ, keluar, wahduruhu li, bawa Yusuf bertemu dengan aku supaya aku dengar sendiri daripada kata-kata Yusuf alaihi salatu wassalam. Aku nak tengok, aku nak rasa kebenaran mimpi yang berlaku kepada aku. Falamma ja'ahu ar-rasul lidzalik, bila marilah utusan bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam enggan keluar daripada penjara. Dia tak berapa nak keluar daripada penjara tadi. Tak setubik daripada penjara ni hatta yatahaqqaqa, sehinggalah dia boleh tahu siapa dia yang benar, siapa yang salah, untuk menyucikan diri Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Adakah Yusuf yang khianat kepada Zulaikha ataupun Zulaikha yang khianat kepada Yusuf? Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam nak membersihkan maruahnya daripada tomahan bahawa dia telah buat sesuatu yang tidak baik kepada isteri pembesar negeri Mesir. Kalaulah Nabi Yusuf tidak buat sedemikian, maka orang tak tahu dia bersalah ataupun tidak. Kalau Nabi Yusuf buat sedemikian, dengan sendiri Nabi Yusuf tidak bersalah. Kalau Nabi Yusuf tidak bersalah, maka duduknya Nabi Yusuf dalam penjara itu sebagai satu zulman wa udwana, hukuman yang zalim, permusuhan, kebencian kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Pendirian ini dipuji oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita puji pendirian Nabi Allah Yusuf alaihi salam, dan Nabi kata ini di antara kelebihan dan kemuliaan serta tingginya kedudukan dan kesabaran Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Dalam satu hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, katanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walau labithat fi sijni ma labitha Yusuf la ajabta da'i. Dia kata kalau sekiranya Zulaikha duduk dalam penjara seperti mana duduknya Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam, maka akan dapat lihatlah akan seruan itu. Maka kawan-kawan dikasihi semua, nak sebutkan di sini bahawasanya pendirian Nabi Allah Yusuf nak mengetahui kes dia yang sebenarnya lagu mana kes yang sebenar, Zulaikha bersalah ataupun Yusuf bersalah. Jadi kita ni tuan-tuan, dalam hidup kita yang kita kena pastikan ialah dalam sesuatu peristiwa yang berlaku, hendaklah kita pastikan adakah kita ni bersalah ataupun tidak bersalah. Kalau kita bersalah ada caranya, kalau kita tidak bersalah ada pula caranya. Maka kata Nabi Yusuf kepada utusan itu, qala irji' ila rabbik. Dia kata irji' ila rabbik, yakni Nabi Yusuf jawab balik, tajakkan keluar daripada penjara tadi. Dia kata apa dia? Irji' ila rabbik, yakni irji' ila sayyidik. Pergilah kamu bertemu dengan pembesar negeri kamu dan kamu tanya dia soalan tentang hal orang-orang perempuan yang telah mencederakan tangan mereka sendiri. Kerana aku secara peribadi aku tak suka untuk lalu ke depan orang perempuan tadi.
Tetapi wa ana muttahamun bimas'alatin, tapi aku difitnah dengan satu ujian. Aku akan dipenjara. Kalau aku tak ikut arahan Zulaikha ini, aku akan dipenjara. Mintalah daripada pembesar raja itu, biar dia pastikan dahulu siapakah yang bersalah, Zulaikha ataupun aku, supaya hakikat sebenarnya dapat diketahui. Sesungguhnya kata Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, dia kata bahawasanya Tuhanku, dia kata, zalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib wa anna Allah la yahdi kaidal khainin. Maka raja ni pun dia kumpulkan orang-orang perempuan yang telah memotong tangannya di sisi pembesar Al-Aziz negeri Mesir. Maka raja bertitah kepada semua perempuan-perempuan itu, di mana dia menghendaki yang dia nak ialah imra'atu wazirihi, yang dia nak cakapnya ialah kepada isteri pembesar negeri Mesir, nak tuju kata-kata kepadanya, tapi dia panggil semua sekali orang yang terlibat. Qala ma khatbukunna idrawattunna Yusufa an nafsi. Dia kata apa dia? Apa keadaan kamu? Apa khabar kamu ketika mana cerita Nabi Yusuf pada hari tetamu tadi? Apa cerita sebenarnya? Apa keadaan yang sebenarnya? Ya, sehingga kamu ajak Yusuf ini untuk duduk keluar, terlibat dalam kes yang sedemikian. Apa khabar cerita sebenar? Ni nak menjawab kepada permintaan Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam untuk membersihkan diri dia. Lepas tu kita kena sucikan diri kita. Qulna hasya lillah ma alimna alaihi min su. Maka mereka menjawab kepada raja itu, dia kata, ma'azallah, maha suci Allah, dia kata, daripada Yusuf terlibat dengan benda sedemikian, ataupun Yusuf nak buat benda yang tidak baik. Dah, Yusuf tak buat. Hasya lillah ayyakuna Yusufa muttahiman. Dia kata, jauh sekali dia katakan Yusuf ini seorang yang difitnahkan begitu. Allah Ta'ala maha mengetahui akan keburukan tentang cerita yang tersebut. Ketika itu berkatalah Imra'atul Aziz, qalat Imra'atul Azizil ana hashasal haq. Kata isteri pembesar negeri Mesir, dia kata pada saat ini, dia kata tabayyanal haq wa zahara, maka telah nyatalah akan kebenaran dan zahirlah akan kebenaran. Sebenarnya dia kata, akulah yang inginkan kepada Yusuf, bukannya Yusuf yang inginkan kepada aku. Akulah yang bersalah. Qala hiya rawadatni ana rawattuhu an nafsihi. Aku sendiri yang nak kepada Yusuf itu. Wa innahu laminas sadiqin. Sedangkan Yusuf itu di kalangan orang-orang yang jujur dan juga benar. Zalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaibi. Ini di antara ucapan Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Alaihi salatu wassalam. Ada ulama kata ini bukan ucapan Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Yang demikian itu adalah pengakuan demikian itu supaya ia mengetahui bahawa aku tidak mengkhianatinya semasa ia tidak hadir bersama di sini. Wa anna Allah la yahdi kaidal khainin. Dan ketahuilah bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak melaksanakan, tidak akan membetulkan akan segala tipu helah daripada orang-orang yang khianat. Bahkan Allah akan membatalkan akan tipu daya itu. Jadi kawan-kawan semua, dan sini jelaslah bahawa yang bersalah itu bukannya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Yang bersalah ialah Zulaikha. Ini pentingnya kita kena tahu. Soalnya, tahu untuk menjaga diri dan juga membela akan maruah diri. Inilah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam nak. Kita pun sama, jagalah akan harga diri, jagalah akan maruah diri. Qala ta'ala, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan tiadalah aku berani membersihkan diriku
Sesungguhnya nafsu manusia itu sangat menyuruh melakukan kejahatan kecuali orang-orang yang telah diberi rahmat oleh Tuhanku, maka terselamalah ia dari hasutan nafsu itu. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini bahawa jiwa kita ni tuan-tuan sentiasa menyeru kepada untuk melakukan kejahatan. Itu jiwa kita, ya. Jiwa kita ni sentiasa mengajak kita untuk melakukan kejahatan. Memang gitu pun jiwa kita ni. Kita kena ingat baik-baiklah. Isteri Al-Aziz berkata, apa dia ni? Qalat imra'atul Aziz, dia kata apa dia? Ana rawatuhu, aku yang salah. Dan pada saat ini kebenaran sudah pun muncul. Supaya Nabi Yusuf mengetahui bahawa lan akhunhu bil ghaib. Aku tidak khianat kepada dia. Aku khianat kepada Yusuf. Bukan Yusuf khianat kepada aku. Yusuf ni pula dia kata bahawa ya'lama Yusuf anni lam akhunhu fi ghaibatihi wa huwa sajin. Masa Yusuf dalam penjara dia kata aku tak buat benda tu. Wa auli ya'lama zawji anni lam akhunhu bi Yusuf. Ataupun supaya diketahui oleh suamiku bahawa aku tidak khianat dengan Yusuf. Sekarang ni dia kata wa anni lam artakib al-fahishah, bahawasanya aku tidak melakukan perbuatan yang keji. Aku ni sebenarnya dia kata zina tu tidak. Tetapi aku nak sangat kepada Yusuf. Tapi Yusuf ni dia taksir kepada aku, dia ambil keputusan untuk dia lari dan tidaklah membersihkan akan diriku. Dan Yusuf ni, apa ni kita kena faham bahawa wala unazzihu nafsi minaz zalali wal khata. Kata Zulaikha, dia kata aku tak nak bersihkan diriku daripada kesalahan-kesalahan diri kita ni. Kata dia wa ma ubarri'u nafsi, ni kalam Zulaikha, wa ma ubarri'u nafsi, kita tak boleh melepaskan diri kita semua. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu, sesungguhnya jiwa kita ini cenderung kepada melakukan tabiat yang tidak baik. Innan nufusa mayyalatun bil tab'i ila syahawati wal hawa, bahwasanya diri kita ni secara semula jadinya cenderung kepada ikuti hawa nafsu kita dan sebagainya. Ini diri kita. Innan nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi, kecuali yang dikehendaki oleh Tuhan. Inna rabbi ghafurur rahim, sesungguhnya Tuhan kita itu Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik. Wa qala al-maliku tuni bihi astakhlishu li nafsi. Falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladaina makinun amin. Ini fasa ke-9 dari kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salam, di mana Nabi Allah Yusuf di sini berada pula menjadi ketua dalam Kementerian Keuangan. Wa qala al-maliku tuni bihi astakhlishu li nafsi. Dan setelah mendengar perakuan perempuan itu, raja berkata, bawalah Yusuf kepadaku, aku hendak menjadikan dia orang yang khas untuk aku bermesyuarat dengannya. Setelah Yusuf dibawa menghadap dan raja berkata kepadanya, serta berkata kepadanya, raja berkata setelah Yusuf dibawa menghadap dan raja berkata-kata dengannya serta mengetahui kebijaksanaannya, berkatalah raja kepadanya, sesungguhnya engkau pada hari ini wahai Yusuf seorang yang berpangkat tinggi, lagi dipercayai di kalangan kami. Makna di sini kawan-kawan dikasih sekalian, Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam setelah berdepan dengan satu nikmat yang besar. Wa qala al-maliku tuni bihi astakhlishu li nafsi. Mendengar perkataan itu, pengakuan perempuan itu, bawalah Yusuf kepadaku, aku hendak menjadikan dia orang yang khas kepada aku. Raja yang besar ini berkata, minta Yusuf, mari jumpa dengan dia. Bila dia dengar peristiwa itu, tahulah dia bahawasanya Yusuf ni seorang yang bijak. Dia tengok orang ni orang yang bijak, apa dia buat? Dia nak mengambil orang ini untuk dijadikan sebagai
penasihat dia ataupun jurucakap kepada dia. Orang dia panggil think tank. Pemikiran dia, Nabi Yusuf alaihi salam ni boleh berfikir, boleh membantu akan kerajaan pembesar negeri Mesir. Ni pemerintah yang cerdik, tuan-tuan. Dia tengok orang mana bijak, dia ambil. Orang mana bijak, dia ambil. Orang mana bijak, dia ambil, membuat jadi pembantu-pembantu dia. Kalau kita seorang yang tak cerdik, atau cari orang yes man pada kita semua. Dunia ni, tuan-tuan, kalau kita nak naik pangkat cepat, jadi yes man. Salah betul lah yang cerita. Kita sama hak boh kita kata, jadilah kita cepat naik pangkat. Tapi kita berdosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pula menjadi pemimpin, tak kira siapa, asal dia punya rajahatu aqlin, mempunyai daya pemikiran yang tinggi dan sebagainya, maka dia pun kita ambil dia, jadikan dia sebagai pembantu kita untuk kita mengambil pandangan daripadanya. Bila begitu Nabi Yusuf dah keluar daripada penjara, dan rela keluar dah. Dan raja kata, aj'aluhu min khassati wa ahli mishwarati wa mawdi'u thiqati. Aku jadikan Yusuf ini, dia kata, di kalangan pegawai-pegawai yang hidup di sekeliling aku, ahli kepada mesyuarat aku, tempat kethiqahan, kepercayaan aku. Aku percaya ke Yusuf. Dan apabila raja ni bercakap dengan dia, wa ta'arrafa alaih, raja cuba mengenali dia, raja melihat wara'a fadlahu wa ilmahu wa bara'atahu. Raja melihat kepada kelebihan dia, ilmu dia, perangai dia hak molek, akhlak dia yang tinggi. Maka raja kata guna kepada dia, qala innaka al-yawma ladaina makinun amin. Raja kata, sungguhnya engkau pada hari ini di sisiku mendapat kedudukan yang tinggi. Hari ini dia kata kedudukan yang tinggi, za makanatin wa izzatin wa amanatin tu'tamanu ala kulli syai'in fi umuril hukum. Dikata apa dia, sesungguhnya Yusuf pada hari ini mempunyai kedudukan, mempunyai kemuliaan, mempunyai tempat kepercayaan ala kulli syai', pada semua perkara, termasuk semua urusan-urusan pemerintahan aku. Yusuf ni aku latih jadi orang kanan aku. Disebutkan riwayat bahawa Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, lamma kharaja minas sijin, bila Nabi Yusuf dibawa keluar daripada penjara, dia mandi, dia menyucikan diri, dia pakai pakaian yang baru. Nabi Yusuf ni dia mandi molek, dia cuci diri molek, dia pakai pakaian baru molek. Apabila raja ni tengok Nabi Yusuf masuk jumpa dia, dia kata, Allahumma inni as'aluka min khairihi. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta kebaikan daripadamu akan kebaikannya. Aku minta perlindungan dengan kemuliaanmu dan kekuasaanmu daripada kejahatannya. Kemudian dia pun bagi salam dengan bahasa Arab. Faqala al-maliku, Nabi Yusuf bagi salam lah. Summa sallama alaih. Faqala al-malik, raja kata, ma hadzal lisan, ni bahasa gapo mu kacik ni wahai Yusuf. Faqala lisanu ammi Ismail, ini bahasa pok saudara aku Nabi Allah Ismail alaihi salam. Wa da'a lahu bil ibariyah, dan dia didoakan dengan bahasa Ibrani. Faqala ma hadzal lisan, dia kata ini apa pula ni? Dia qala lisanu abai, ini adalah lidah ataupun bahasa keturunan tok nenek moyang aku. Baik. Nabi Ibrahim alaihi salam dan cucu-cucunya, anaknya, cucunya daripada keturunan Arab Qahtaniyin, dan adalah pembesar negeri Mesir. Di kalangan orang Arab menamakan dia dengan perkataan Ar-Ru'ah. Ar-Ru'ah. Baik tuan-tuan semua. Kemudian Nabi Yusuf ni selepas daripada dia diberi kekayaan oleh raja semua sekali, apa dia kata? Qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Yusuf berkata, jadikanlah daku mengurus perbendaraan hasil bumi negeri Mesir. Sesungguhnya aku sedia menjaganya dengan sebaik-baiknya, lalu mengetahui cara mentadbirkannya. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam kata, kalau nak guna khidmat aku, dia kata, ij'alni ayyuhal malik ala khazainil ard. Jadikanlah aku ni wahai raja, dia kata, pemegang kepada khazanah negeri Mesir, biar aku jagalah. Mana Nabi Yusuf menjadi menteri yang jaga khazanah negara, jaga khazanah keuangan negara. Al-Aziz, dia Perdana Menteri negeri Mesir. Dia tak pegang sendiri menteri keuangan.
Bila ada orang yang layak, maka Nabi Yusuf AS layak. Dilantik Nabi Yusuf menjadi Menteri Keuangan. Dia sendiri menjadi Perdana Menteri Kerajaan Negeri Mesir. Inilah tuan-tuan orang pemerintahan yang bijak. Melihat pada maslahat yang sedia ada. Maka dia pun kata lagu itulah ya. Qala ja'alni ala khazainil ardi. Yusuf berkata, jadikanlah aku wahai pembesar menjadi pemerintah kepada seluruh khazanah kerajaan negeri Mesir ini. Maknanya biarlah aku jaga Menteri Keuangan Ekonomi negeri Mesir. Semua sekali ni biar akulah jaga ya. Nabi Yusuf minta untuk menjadi menteri. Tak apa tuan-tuan. Nabi Yusuf minta ni tuan-tuan, tak apa. Sebab Nabi Yusuf tahu, dia tahu untuk buat. Qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Wahai raja, dia kata, jadikanlah aku ini pembesar negeri Mesir, dia kata, sebab aku tahu untuk menjaganya. Aku amat menjaga dan juga aku amat mengetahui. Permintaan Nabi Yusuf ini, dia minta jawatan yang dia rasa dia boleh buat untuk menyelamatkan negara. Maka dia jadilah Menteri Keuangan negeri Mesir. Fa'ajabahul maliku ila talabihi. Raja terima permintaan Nabi Yusuf. Wa ja'alahu waziral mali wal khazanah. Dilantik Nabi Allah Yusuf AS menjadi menjadi menteri kepada keuangan negeri Mesir dan juga menjaga perbendaharaan keuangan negeri Mesir. Mana bagi Nabi Yusuf ni ada hak untuk mengurus sultatut tasarruf fi syu'unil hukum. Dalam bab pemerintahan, Nabi Allah Yusuf diberikan kekuatan untuk bertasarruf, untuk mengurus pembelanja mengikut maslahatnya. Bila Al-Aziz melihat Nabi Yusuf ni begitu cerdik, orang yang terbaik, orang yang bijak berpolitik dan sebagainya, maka dia puas hatilah dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardi yatabawwa'u minha haitsu yasha nusibu bi rahmatina man nasha wa la nudhi'u ajral muhsinin. Dan demikianlah caranya kami tetap kedudukan Nabi Yusuf memegang kuasa di bumi Mesir. Ia bebas tinggal di negeri itu di mana sahaja yang dia sukai. Lalu kami limpahkan rahmat kami kepada sesiapa sahaja yang kami kehendaki, dan kami tidak menghilangkan balasan baik orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini cara Allah Subhanahu wa taala nak meneguhkan pendirian kedudukan Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Allah Ta'ala kata, wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardi. Seperti inilah, kata dia, kami teguhkan pendirian Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Ya, kami teguhkan pendirian dia. Kami selamatkan ia daripada penjara. Dan kami telah qadarkan ia bermacam-macam qadar. Dan kami jadikan baginya itu kedudukan ataupun darjah yang tinggi dalam kerajaan negeri Mesir. Latih dan Nabi Yusuf ni megang jawatan. Apa latih pun tuan-tuan Nabi Yusuf ni? Seorang yang amanah, seorang yang jujur. Maka berpindahlah Nabi Yusuf daripada keadaannya yang dimiliki oleh orang kepada keadaan pemilik. Daripada susah menjadi senang. Inilah kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Letaklah kedudukan yang tinggi kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Masya Allah dah. Dulu masuk penjara bagai tawanan. Sekarang ni hurran taliqan. Bebasnya dia pula, Masya Allah. Itulah yang berlaku kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Di sini kita melihat juga bahawa Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam telah bersifat dengan sifat sabar dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang tidak mengambil benda-benda haram, menjaga diri daripada buat perkara-perkara yang jahat, perkara-perkara yang keji. Dan dia telah mencegah diri dia daripada buat benda-benda yang mungkar. Apabila kita tinggal benda-benda keji, tinggal benda-benda fahsyat, tinggal benda-benda gitu, fa'aqabahu Allahu an-nasra wat-ta'yid. Maka Allah Ta'ala tolong kita dengan kemenangan dan sokongan. Dan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam diletakkan di tempat yang tinggi.
Selepas dia dibeli oleh pembesar negeri Mesir tadi, daripada budak yang dibeli tidak ada harga pada pandangan setengah-setengah orang, hari ini sudah menjadi Menteri Keuangan untuk menjaga segala maslahat rakyat negeri Mesir. Alhamdulillah, ini putaran hidup manusia, tuan-tuan sekalian. Wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi. Ketahuilah, dia kata kemenangan itu akan datang bersama-sama dengan kesabaran. Anna an-nasra ma'as sabri, yakni kita akan dapat kemenangan apabila kita ni sabar. Wa annal faraja ma'al karbi, ketahuilah bahawasanya kejayaan itu akan bagi bersama-sama dengan kesusahan. Memanglah setiap yang susah akan berakhir dengan senang. Itu kehidupan kita semua, ya. Baik. Wala nudhi'u ajral muhsinin, dan kami tidak akan luputkan akan balasan orang-orang yang baik-baik. Wala ajrul akhirati khairul lilladzina amanu wa kanu yattaqun, dan sesungguhnya pahala hari akhirat lebih baik dari orang-orang yang beriman serta mereka pula sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ajrul akhirah, yakni pahala di hari akhirat untuk orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ni tuan-tuan semua mendapat pahala yang besar. Dalam dunia ni hidup senang-lenang, akhirat pula mendapat pahala yang besar. Allah kata wala ajrul akhirati khairun, balasan akhirat, pahala akhirat itu lebih baik lilladzina taqau, bagi mana-mana orang-orang yang bertakwa kepada Allah, wa kanu yattaqun, dan mereka ni orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat baik-baik, ya, balasan pahala di sisi Allah mengatasi segala-galanya. Wala ajrul akhirati khairun. Ada tempat lain wala ajrul akhirati akbar, lebih besar. Ni pula khairun, lebih baik lilladzina amanu, untuk orang-orang yang beriman pada Allah, wa kanu yattaqun, dan mereka ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sambung lagi kisahnya. Ni kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam, sudahlah tuan-tuan semua, kemarau yang panjang ini sampai ke negeri Kanaan, sampai negeri ayah dia. Maka ayah dia pun tak terkecuali lah. Atalah anak-anak mari cari makanan, mari cari makanan di negeri Mesir ni dengan Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Mereka tak kenal ada Yusuf pada masa itu. Yusuf yang comel, Yusuf yang lawa, menjadi menteri setelah ia dibuang. Ini nasib Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Baik, kata Allah, waja'a ikhwatu Yusuf fadakhalu alaihi fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Dan setelah ia tiba musim kemarau, datanglah saudara-saudara Yusuf ke negeri Mesir, lalu masuklah mereka mendapatkannya. Yusuf dengan serta-merta kenal mereka, dan mereka tidak mengenali akan Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Adik-beradik Nabi Allah Yusuf ni tuan-tuan, dari bumi Kanaan di Palestin pergi ke negeri Mesir. Dia gilah bawa diri. Mereka bawa diri untuk apa? Yatlubuna syira' al-qumh. Mereka minta nak beli dia punya gandum tadi. Kerana dia kata gandum ini, dia kata duduk di negeri Syam, duduk di negeri Mesir. Maka apabila khabar cerita ni sapa, anna aziza misra yu'tin nasa at-ta'ama bi thamanihi, maka raja dia pun merintahlah supaya diberikan makanan yang sama harga tadi. Baik. Falamma dakhalu ala Yusufa, bilalah mereka ni masuk jumpa dengan Nabi Yusuf. Masa mari Yusuf mari ni dah. Waja'a ikhwatu Yusufa fadakhalu alaihi. Mari tengok, kenal lah belakangnya. Fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Tapi mereka ni tak mengenalinya. Tak kenal dah. Walamma jahazahum bi jahazihim qala tuni bi akhil lakum min abikum. Masya Allah. Apa pula kejadian yang berlaku? Kejadian yang berlaku ni ialah Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, dia kata apa dia?
Waja'a ikhwatu Yusuf fadakhalu alaihi fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Walamma jahazahum bi jahazihim qala tuni bi akhil lakum min abikum ala tarawna anni ufil kaila wa ana khairul munzilin. Apabila mereka ni dah bersiap-siap sedialah, walamma jahazahum bi jahazihim, apabila mereka telah bersiap-siap sedia belaka. Baik tuan-tuan sekalian, walamma jahazahum bi jahazihim qala tuni bi akhil lakum min abikum ala tarawna anni ufil kaila wa ana khairul munzilin. Kemudian apabila mereka bersiap, semua sekali dah, mereka bersiap, qala tuni bi akhil lakum min abikum. Nabi Yusuf kata, bawa mari kepada aku ni adik-beradik sebapa kamu. Yakni adik-beradik sebapa kamu, maksudnya adik-beradik Nabi Yusuf yang bekerja dengan adik-beradik Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Kemudian apakala dia ni demo ni nak balik, apa dia kata? Dia kata qala tuni bi akhil lakum min abikum. Jangan lupa dia kata, bawa kepada aku tu akan datang ni adik-beradikmu yang sebapa denganmu tadi. Nabi Yusuf kenal dah ni semua adik-beradik dia. Tapi adik-beradik dia tak kenal tuan-tuan. Biasalah orang tua dengan orang muda begitulah, ya. Li'annahum faraquh wa huwa saghirun hadath. Kenapa dia tak kenal Nabi Yusuf? Sebab mereka berpisah dengan Nabi Yusuf ni lama dah. Masa tu Yusuf ni masih kecil, ya. Yusuf ni masih kecil, hadathin, umurnya muda, pada jual pula pada rombongan. Dia biasanya orang yang muda tentu tak serupa. Bila dia tua, lain tuan-tuan semua. Waktu kita muda, waktu kita tua ni pasti tidak sama, dia kata tak? Batulah di sini royak bahawasanya dia ni Nabi Yusuf kenal saudara dia sebab abang-abang dia tua dah. Abang-abang dia tak kenal Yusuf sebab Yusuf seorang budak kecil lagi, dia kata. Budak masih kecil lagi, bukannya budak besar pun. Baik. Walamma jahazahum bi jahazihim qala tuni bi akhil lakum min abikum ala tarawna anni ufil kaila wa ana khairul munzilin. Tidakkah kamu melihat sesungguhnya aku ini menyempurnakan sukatan dan aku ni sebaik-baik tempat kembali. Mana tuan-tuan semua, Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam ni dia ni minta supaya awak mari pula adik-beradik tu. Adik-beradik dia nama Bunyami tu, awak mari. Kalau mu mari tak ada Bunyami lepas pada ni, asal mimpilah. Makanan ni aku takwi kepada kamu. Masya-Allah dah. Baik. Waja'a ikhwatu Yusuf fadakhalu alaihi fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Waja'a ikhwatu Yusuf fadakhalu alaihi fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Maka marilah, setelah tiba musim kemarau, datanglah saudara-saudara Yusuf ke Mesir. Lalu masuklah mereka mendapatkannya. Yusuf dengan serta-merta kenal mereka, sedangkan mereka tidak mengenali akan Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Baik, bila gitu, ya, dah jumpa apa ni, marilah belaka-laka mereka ni, Masya Allah. Marah panjang terkesan sampai ke negeri mereka. Maka marilah mereka ni, jumpalah mereka di negeri Mesir. Ya, marilah dia ke negeri Mesir ni. Nabi Yusuf mengenali mereka, tapi mereka tak kenal Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Masuk saja adik kenal abang tak kenal adik. Apakala mereka ni sudah pun bersiap sedia, dia kata, marilah adik-beradikmu yang sebapa tu, dia kata, aku nak tengok dia lagu mana, adakah sempurnanya dia punya sukatan dia kah dan sebagainya. Fa illam ta'tuni bihi. Ingat molek, kalaulah sekiranya kamu tak bawa dia mari sini,
fala kaila lakum indi wala taqrabun, maka kamu tidak akan dapat apa-apa timbangan daripada aku, bukan setakat tali timbangan daripada aku, kamu sendiri tidak akan dibawa, ya. Kamu sendiri tak semarilah jumpa dekat dengan aku. Tak boleh tunai permintaan aku, tak payahlah, dia kata. Ni tuan-tuan semua. Dia nak matlamat dia tercapai. Ialah tuan-tuan dikasih sekalian. Adik-beradik dia pun gitulah tuan-tuan. Kadang-kadang kita ni bala dua beradik dah. Bala bukan apa dak berebut tanah saka, ke ibu lah ke hak mulah mak tinggal. Ke biasa saja benda-benda macam tu. Tapi kita ni royak ceritanya itulah keadaan yang berlaku. Ya, keadaan berlakunya pada ni keadaan berlakunya keadaan yang sedemikian. Masya-Allah. Bila gitu kawan-kawan sekalian, bila balik dah, lepas balik lah, tengok sukates penuh, timbangan penuh, neraka semua sekali ni, dia kata apa? Fa illam ta'tuni bihi fala kaila lakum indi wala taqrabun. Kalau mu tawak mari dia jumpa dengan aku, dia kata, ingat moleklah, sukates hak mu nak pun tak boleh, bagi-bagi timbang hak mu nak pun tak boleh, semua tak boleh belaka, semua tak boleh lah. Nak bawa adikmu tu baru boleh, itu syarat dia. Wala taqrabuni, jangan sekali-kali kamu mari dekat dengan aku, tak usah masuklah. Qalu sanurawidu anhu abah wa inna la fa'ilu. Mereka menjawab, kami akan memujuk bapanya melepaskan dia bersama-sama kami, dan sesungguhnya kami akan melakukannya. Tak apalah, wahai pembesar negeri Mesir, dia kata, kami akan cubalah, kami akan cuba untuk bawa adik kami Bunyamin tu mari sini. Jangan ada kumutawak mari, tak ada lagi. Qalu sanurawidu anhu abah, nurawidu anhu sanashtahidu. Kami akan bersungguh-sungguh pada menuntut akan ayah, minta dengan ayah nak buat mari Bunyamin ke negeri ini. Tak apalah, kami akan cubalah untuk bawa sebab nak mendapatkan makanan daripada kamu. Nabi Yusuf letak syarat. Nabi Yusuf kena ada. Dia kena ada, ni adik-beradik dia. Dia tahu semua. Dia tahu dah, tak tanya dia tahu. Tapi dia tanya ni tuan-tuan supaya tidak ada orang cek bahawa dia ni adalah pembesar negeri Mesir ni adalah Yusuf. Adik-beradik puan-puan ni, dia pun juga, dia pun tuan-tuan semua, buatlah apa yang dia boleh buat untuk bantu, untuk melepaskan kerinduan dia dan sebagainya. Walamma raja'u ila abihim qalu ya abana muni'a minnal kailu fa arsil ma'ana akhana naktal wa inna lahu lahafizun. Maka tak kala mereka kembali kepada bapa mereka, bila adik-beradik dia balik jumpa dengan ayah, berkatalah mereka, jawab mereka, wahai ayah kami telah diberi amaran bahawa kami tidak akan mendapat lagi bekalan makanan kiranya Bunyamin tidak pergi bersama kami. Adik bosu nama dia Bunyamin, ya. Oleh itu hantarkanlah dia bersama-sama kami supaya kami dapat lagi bekalan makanan, dan sesungguhnya kami akan menjaganya dengan sebaik-baiknya. Tak ayah. Ayah yakinlah kami, ayah dia kata, yakinlah kami bahawa kami akan jaga Yusuf dengan jaga Bunyamin dengan sebaik-baiknya, sebab ini permintaan daripada raja ni, dia kata. Raja minta lagu itulah, buat mari Bunyamin sini. Kalau tawak mari, la naktal. Mutawak mari, tidak ada sukatan. Fa arsilhu ma'ana naktal min at-ta'am. Wa atalah Bunyamin pergi sekali dengan kami ni, ya Allah, dia ayah dia kata, dia akan dapat makanan seperti dengan kami. Dan kami yakin kami akan jaga dia dari segala benda yang tak molek, min kulli makruhin, benda tak comel, benda yang buruk, sama ada waktu pergi atau waktu balik. Jangan bimbanglah wahai ayah kami. Nabi Yaqub alaihi salam berkata, jawab lagi, qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qablu fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Bapa mereka berkata, jika aku lepaskan dia pergi bersama kamu, aku tidak menaruh kepercayaan kepada kamu menjaganya, melainkan seperti kepercayaanku kepada kamu menjaga saudaranya dahulu yang telah kamu hampakan. Oleh itu aku hanya menaruh kepercayaan kepada Allah, kerana Allah jualah penjaga yang sebaik-baiknya, dan dialah jua yang maha mengasihani dari sesiapa sahaja yang menaruh belas kasihan. Dikata Nabi Yaqub berkata, adakah aku nak percaya kepada kamu?
qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qablu. Ingat aku nak percaya ke kepada kamu ni, dia kata. Dulu ingat ke tak gapo buat ke Yusuf dulu. Ingat dah mula. Tughayibunahu anni. Mu perilai dia daripada aku. Dia muskat dia di antara aku dengan dia. Mu telah buat khianat ke Yusuf, dia kata. Aku tak percaya dah kamu ni. Aku mana aku nak percaya pula. Buat ni habis dia. Kalau kerui pula adik dia, dengan adik-adik dia buat memakai khianat. Dia ayuh ni tuan-tuan. Dia tahu perangai anak dia lagu mana. Maksud dia usin lah. Seorang ayuh dia pahal sangat perangai anak-anak dia. Muka kita ni ayuh belakang. Sedok royak lah. Anak ni sekali dia berelok tengok air berkocok tu. Ahli kita ke biasa ngai kak. Tahu dah ikan jantan ke ikan teno, ikan seduai ke keli. Orang tahu muka keahlian dia. Sama juga dengan anak-anak kita. Kita kena berlaku perangai anak-anak kita. Seperti mana kita kena perangai anak kita. Ayah kita kena perangai kita. Tok kita kena perangai ayah kita. Asal kita ni ke jom jaga, jom mega. Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Maka Allah Ta'ala itulah tempat aku ni percaya, aku bertawakal, berserah kepadanya. Wa ufawwidu amri ilaihi, aku serahkan segala urusanku ini kepada Allah. Wa huwa arhamur rahimin, dialah Allah Ta'ala Tuhan yang menaruh akan balas kasihan. Dia ni Tuhan yang arhamur rahimin, yang kasihan belah kepada aku. Bila-bila aku ni tua, Allah Ta'ala share kepada aku. Tuhan sayang kepada aku. Tuhan tahu kelemahan aku. Tuhan tahu aku bergantung kepada anakku Yusuf. Tuhan tahu belakang tu. Dan aku harap daripada Allah supaya Allah Ta'ala mengasihani aku dengan penjagaannya. Dan akan kembalikan semula dia kepada aku. Kumpulkan dia bersama-sama aku. Dialah Allah Ta'ala Tuhan yang maha pengasihani. Mana tuan-tuan semua ini dalil bahawa dia bersetuju untuk menghantar Bunyamin pergi. Tapi tuan-tuan semua bersetuju pun sebab ada sebab dia. Apa sebab dia? Sebab berhajat kepada makanan. Ya, ajak pada makanan lebih daripada segala-galanya. Dan dia kata sini bahawasanya dia setuju juga kerana anak-anak dia ni menunjukkan sikap tidak dengki dah, tidak dendam dah di antara mereka semua dengan Bunyamin. Berbeza daripada Yusuf. Mereka berdengki, mereka dendam dengan Yusuf, tapi hak ni tuan-tuan dengan Bunyamin mereka tidak sedemikian. Ya, lagipun tengok Yusuf ni ada banyak istimewa dengan comel, dengan lawak dan sebagainya, berbeza dengan Bunyamin tadi. Apabila walamma fatahu mata'ahum wajadu bida'atahum ruddat ilaihim qalu ya abana ma nabghi hadhihi bida'atuna ruddat ilaina wa namiru ahlana wa nahfadhu akhana wa nazdadu kayla ba'irin dhalika kaylun yasir. Dan semasa mereka membuka barang-barang mereka, mereka dapati barang-barang dagangan mereka telah dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata dengan gembiranya, wahai ayah kami, apa yang kita kehendaki lagi? Ini dia barang dagangan yang kita jadikan tukaran bagi mendapat gandum itu telah dikembalikan kepada kita. Dan dengan kemurahan hati menteri yang berbudi itu, maka akan dapatlah kami membawa lagi bekalan makanan kepada keluarga kami. Dan kami pula akan dapat menjaga saudara kami, serta akan dapat tambahan bekalan benda-benda makanan sebanyak muatan seekor unta lagi. Pemberian tambahan yang sebanyak itu mudah sekali ditunaikannya. Nabi Yusuf ni tuan-tuan bijak, dia takut siap puan tali nak balik semula makan dia tak ada. Bila dia buka-buka tengok-tengok tuan-tuan semua, benda tu ada belaka. Ada belaka. Hak mana dia wagi semua ada belaka. Hak dia nak pun ada belaka. Nabi Yusuf ni atas balik benda tu tuan-tuan yang dikasih sekalian. Ada, Masya Allah. Ni orang yang juru sangat. Oh jurunya, dia kata orang ni juru sangat lah. Juru sangatnya apa dia ni, yang apa ni menteri keuangan negeri Mesir ni, juru sangat. Bila buka tengok-tengok ada belaka semula. Qalu ya abana ma nabghi hadhihi bida'atuna ruddat ilaina. Wahai ayah kami, bukan kami nak, dia kata ini barang-barang dagangan kita ni dihantar balik pada kita semua. Ya, masya-Allah. Wa namiru ahlana wa nahfadhu akhana wa nazdadu kayla ba'irin dzalika kailun yasir. Minta
Bila makan ni ada, kita boleh pergi belakang. Bunyamin boleh pergi sekali. Waklit makan ni banyak lagi untuk keluarga kita ni. Qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqan min Allah la ta'tunnani bihi illa an yuhata bikum. Falamma atawhu mawthiqahum qala Allah ala ma naqulu wakil. Kata Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam, dia kata, qala lan ursilahu, kami tidak akan hantar dia bersama kamu. Aku ke mana-mana aku tak sewi. Bunyamin pergi denganmu hatta tu'tuni mawthiqan min Allah, hingga kau berilah kepada kami ini perjanjian daripada Allah Subhanahu wa taala, la ta'tunnani bihi, bahawa kamu akan bawa balik dia ke sini. Bahkan bawa balik dia mari semula sini. Mui janji di atas nama Allah Taala, jaga molek, selamat molek, sehinggalah kamu ni boleh buat balik dia mari sini. Itulah janji mereka dengan Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam. Ya. Falamma atauhu mawthiqahum qala Allahu ala ma naqulu wakil. Bila dibawa perjanjian itu, mereka berkata, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sahajalah tempat kami berserah. Yalah, nak serah siapa ni lagi tuan-tuan? Kita ni berserahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka ni pun kawan-kawan dikasih sekalian, mereka ni pun gilah. Bila nak pergi ni, hati Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam dengan rasa bimbang kasih seorang bapa, maka dia pun wasiatlah pula. Pesan lagi, wasiat pula. Wa qala ya bani la tadkhulu min babin wahid wadkhulu min abwabin mutafarriqah wa ma ughni ankum min Allahi min syai'in inil hukmu illa lillah alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun. Maka sahabat-sahabat dikasih sekalian, Nabi Yaqub berkata, wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk ke bandar Mesir dari sebuah pintu sahaja, tapi masuklah dari beberapa buah pintu yang berlain-lain. Dan aku dengan nasihatku ini tidak dapat menyelamatkan kamu dari sesuatu takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuasa menetapkan sesuatu sebab dan musabab itu hanya tertentu bagi Allah. Kepadanya lah aku berserah diri, dan kepadanya lah hendaknya berserah orang-orang yang mahu berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi aku kata, wahai anak-anakku semua, jangan kamu masuk satu pintu. Nanti masuk satu pintu, orang tengok belakang ni. Supaya orang tengok belakang. Siapa dia ni? Bapa comel ramai puak-puak dia. Pecah deh. Kata ulama tafsir, dia kata jumhurul mufassirin, li'alla tusibuhumul ain. Jangan masuk ke sebab itu supaya tak ditimpa oleh sifat deki orang. Nabi Yaqub bimbang orang akan deki dengan anak-anak dia. Tapi ialah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka mereka ni boleh masuk negeri Mesir dengan selamat, ya. Masuk negeri Mesir dengan selamat. Wa ma ughni ankum minallahi min syai'inil hukmu illa lillahi alaihi tawakkaltu. Yani aku tidak boleh menolak daripada kamu dengan wasiatku ni, dengan pengurusan yang aku buat ini akan ketentuan Allah. Aku suruh masuk ke pintu macam-macam itu supaya semua ni selamat. Tak deki oleh orang, tak kena oleh orang. Tapi bila-bila aku pesan gitu pun, kalau berlaku juga, itu bukan kudrat aku lah, itu kudrat Allah Subhanahu wa taala. Macam mana kita nak buat lawan Allah Ta'ala? Tak nak lawan. Sebab inna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala maha berkuasa atas segala sesuatu. Kita ni hanya merencana saja, kawan-kawan. Yang baki lagi, kita serahlah kepada Tuhan. Sebab Allah Ta'ala yudabbirul amr. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-qayyum ay al-qaimu bitadbirihi. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup, yang maha mengurus tadbir. Adapun manusia ni semuanya lemah belaka. Nabi Yaqub pesanlah tuan-tuan, wahai anak-anakku, masuklah daripada laluan yang berbeza. Wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Wa ma ughni ankum minallahi min syai' inil hukmu illa lillah alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun.
kepada Allah Subhanahu wa taala sajalah bertawakal oleh sekalian orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik kawan-kawan semua ya. Ada satu siri lagi insya-Allah kita akan sambung pada qauluhu ta'ala pada ayat yang ke-68 ya, 70 lebih. Sambung lagi pada esok hari. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian kita boleh menamatkan akan kisah keluarga Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam bermula pada ayat 69 pada esok hari insya-Allah taala. Ini di antara peristiwa-peristiwa yang boleh menyebabkan Nabi Yusuf keluar daripada penjara. Jadi kita ni kawan-kawan ingatlah baik-baik secara teorinya bahawa sekiranya kita susah awal, kita akan senang kemudian. Allah Ta'ala tak biarkan semua orang susah sepanjang hayat. Tak ada. Ada orang susah awal, ada orang susah ke dia, ada orang senang awal, ada orang senang ke dia. Itu semua ni suratan takdir daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah sekadar itu dahulu kita bertemu lagi pada siri yang terakhirnya bersama saya menghayati akan kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam dalam surah Yusuf alaihi salatu wassalam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beribadah di 10 akhir Ramadan. Bacalah Al-Quran, banyakkan berzikir, banyakkan berdoa kepada Allah. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita semua. Terima kasih, jumpa lagi insya-Allah.